Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sambung kembali pada huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Baik. Jadi kita ulang balik huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Baik, bermula permulaan dan umbi. Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang dinamakan dia tuntutan itu dengan fardu ain. Tuntutan yang putus itu dinamakan dia dengan fardu ain. Apa dia? Yang kata permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut itu atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardu ain itu apa dia? Ialah mengenal ia tiap-tiap mukallaf. Mengenal mukallaf tu mengenal akan Allah Ta'ala. Mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap mukallaf tu dia kena kenal Allah Ta'ala. Dan Rasulnya Allah. Dia kena kenal Allah. Dia kena kenal Rasul. Tu. Dan dikehendaki dengan mengenal itu, yang kita mengenal Allah, mengenal Rasul, macam mana? Mengetahui. Dia kena tahu. Tahu tu atas jalan belajar. Tahu tu atas jalan belajar. Serta mengaku. Bukan setakat tahu saja, dia kena mengaku. Serta dia mengaku putus di dalam hati. Dia mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Bukan sekadar tahu. Kemudian dia kena mengaku pula di dalam hati tiap-tiap mukallaf tu. Mengaku apa? Dengan dengan tentu sungguh. Dia kena mengaku dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dia kena mengaku tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Contohnya kudrah, sifat kudrah, wajib bagi Allah Ta'ala. Dia kena tahu dan dia kena mengaku di dalam hati. Dan tentu tidak, dia kena mengaku juga, kata tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah. Contohnya lemah Allah, tuli Allah, buta Allah. Dia kena mengaku kata perkara tersebut tidak atas Allah, maknanya tidak ada pada Allah. Dan segala yang harus, dia kena tahu dan mengaku kata segala perkara yang harus tu atas Allah. Dia kena mengaku segala perkara yang harus bagi Allah tu. Serta dalil-dalilnya, serta kena ada dalil lah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, demikian juga mengetahui, yakni tahu serta mengaku. Tahu lepas tu mengaku putus. Mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf itu. Mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf tu. Mengetahui, mengaku apa? Dengan tentu sungguh segala yang wajib, yakni segala perkara yang wajib bagi Rasul. Dia kena tahu dan dia kena mengaku di dalam hati dia dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Rasul. Contohnya siddiq, sifat Rasul lah. Siddiq, benar. Jadi kena mengakulah kata benar itu adalah sifat Rasul. Dia kena tahu dan dia kena mengaku yang siddiq itu adalah sifat Rasul. Dan serta dalil-dalilnya, yakni dalil-dalil bagi segala perkara yang wajib bagi Rasul tadi tu. Tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Dia kena mengaku, dia kena tahu dan dia kena mengaku kata perkara yang mustahil atas Rasul itu tentu tidak. Apa dia perkara yang mustahil? Bohong, Rasul bohong, itu tentu tidak. Bohong lagi baik. Khianat, bodoh, baladah bodoh,
Semua tu adalah perkara yang mustahil. Dia kena mengaku di hati kata perkara tersebut tidak ada pada Rasul. Kena mengaku di hati. Apalagi menyembunyikan. Menyembunyikan juga adalah perkara yang tidak atas Rasul. Maknanya mustahil atas Rasul. Dan dia kena mengaku juga segala yang harus, segala perkara yang harus bagi Rasul, serta dalil-dalilnya. Dalil ni maknanya percaman, dalil bukti. Yang ni dalil bagi segala perkara yang mustahil bagi Rasul tersebut. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu. Bukanlah yang dimaksudkan dengan mengenal itu mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan kata nak mengenal Allah tu dengan kita ni nak mengenal zat Allah Ta'ala, hakikat dia tu. Sebab kita baru tak dapat nak mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Yang kita mengenal Allah dengan belajar sifat Allah Ta'ala. Kita ketahui sifat-sifat dia, bukan belajar mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Sebab kita ni yang baharu. Kita ni baharu tak dapat nak nak mengenal hakikat zat Allah Ta'ala tu. Jadi kita hanya belajar sifat-sifat Allah sahaja, kena kenal sifat dia sahaja. Tu dikatakan mengenal Allah. Kerana yang baru, ini kita adalah yang baru ni, makhluk ni, tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Qadim ni zat Allah Ta'ala. Zat Allah tu qadim. Jadi hak baharu kita ni, kita baru tak dapat nak mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala tu macam mana. Tak boleh nak capai sampai situ. Akal kita ni terbatas. Setakat tu lah. Setakat mengetahui sifat Allah macam tu saja. Nak tahu hakikat zat Allah Ta'ala tak dapat nak mengetahui. Sebab kita ni baharu. Allah tu qadim. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu, khabar dia ialah permulaan dan umbi. Itulah dinamakan ilmu ini. Ilmu ini yang dikatakan umbi, permulaan, itulah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin maknanya usul ni maknanya perdu, umbi asas, din maknanya agama. Jadi kita ni kena tahulah asal usul agama tu, permulaan ataupun asas agama. Dan juga dengan ilmu tauhid. Ini dan juga dinamakan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu yang kita mengaji ni ada orang panggil ilmu usuluddin dan ada orang panggil ilmu tauhid. Iaitu ilmu nak mengasalkan Allah Ta'ala. Kalau usuluddin, ilmu asal ataupun perdu, umbi, asas agama. Kalau orang panggil ilmu tauhid, dengan maksud ilmu tu nak mentauhidkan Allah, nak mengesahkan Allah. Sebab apa dinamakan macam tu? Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini, bila kita tahu dan faham ilmu ini, maka mentauhidkan ia akan Allah. Ini mengiktikadkan Allah tu esa. Tu. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Pada setengah panggil ilmu kalam, setengah orang panggil ilmu ini ilmu kalam. Tu. Sebab apa panggil ilmu kalam? Kerana bicaraan kalam Allah Ta'ala sangat payah. Kerana perbahasan dalam ilmu ini pada bab ilmu sifat kalam Allah itu sangat payah. Sangat payah. Sehingga berlaku fitnah kepada ulama-ulama yang terdahulu. Contohnya Imam Abu Hanifah kena pukul kerana sifat kalam Allah lah. Sebab sifat kalam Allah ni ada antara sifat Allah yang bahasan yang agak susah. Dia perlu cakap banyak. Ilmu kalam. Ada orang panggil ilmu usuluddin, ada orang panggil ilmu tauhid, ada orang panggil ilmu kalam. Dan dikehendaki dengan dalil lah. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, itu dalil yang ijmali. Maknanya tiap-tiap mukallaf tu mesti kena ada dalil. Paling kurang ialah dalil ijmali.
Iaitu yang kata dalil ijmali tu macam mana? Iaitu yang renti ampunyanya bagi dirinya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhah. Yang kata dalil ijmali itu dia sekadar diri dia saja. Contohnya orang tanya ada, ada Tuhan ke tak? Dia kata ada. Mana dalil dia? Alam ini, dia kata baharu alam ini, berubah-ubah alam ini. Lepas tu orang tanya pula, macam mana yang kata alam ni boleh buat dalil? Dia sekat tu. Dia kata yang aku sekat tu saja reti. Nak hurai aku tak reti dah. Tu dipanggil dalil ijmali. Jadi paling kurang pun macam tu pun dah okey dah. Jadi dia lemah pada nak menghuraikan dalil itu pada menolakkan segala syubhah. Syubhah ni maknanya yakni segala keliru. Seperti orang kata kepadanya, macam mana alam ini kamu ambil buat dalil? Jadi dia tak boleh nak jawab dah. Dia cuma boleh jawab bila orang tanya, mana kata ada Tuhan? Dia kata ni dalil dia alam ini. Sekat tu saja dia jawab. Bila orang tanya pula, macam mana yang hang boleh ambil alam ini buat dalil? Dia kata tak erti dah sekat tu maknanya dia tak boleh nak hurai untuk menolakkan segala yang syubhah. Maka dipanggil dalil ijmali. Paling kurang macam tu. Untuk melepaskan dia daripada dinamakan orang taklid, orang yang mengikut orang yang turut orang, buta-buta macam tu. Orang kata Tuhan ada tak? Dia kata ada. Tahu mana kata Tuhan ada? Dia kata ustaz dia beritahu. Dia kata Tok Wan dia beritahu kata Tuhan ada. Mak dia beritahu. Yang tu tak lepas lagi tu. Sebab yang tu dia sandar kepada orang, dia tiru orang. Dalil dia sendiri tak ada. Macam tu dipanggil orang muqallid. Orang muqallid ni setengah ulama kata kafir. Setengah ulama kata dosa yang sebesar-besar dosa lah. Yang dosa yang ni lah, yang tak sehingga-hingga. Tu orang muqallid ni. Orang muqallid ni orang yang taklid. Etikad dia taklid, dia tak ada dalil, dia ikut-ikut orang. Tu maksudnya. Baik, segala syubhah yang didatangkan atasnya atau pada menolakkan i'tirad, atau nak menolakkan i'tirad ke atasnya, bangkangan. Contohnya ada fahaman-fahaman yang membangkang tentang ketuhanan ni lah. Dia tak boleh nak hurai dah. Sebab dia seperti sekat tadi saja. Sekat apa? Sekat kata alam ini ada Allah ni tu. Alam ini menunjukkan kata ada Allah. Berubah-ubah alam ini. Sekat tu saja dia tahu. Jadi dia tak boleh nak menolakkan i'tirad ke atasnya. Dia lemah lah maknanya. Tu dia panggil dalil ijmali. Adapun dalil tafsil. Dalil ada dua, ijmali satu, tafsili satu. Yang tadi dalil ijmali. Adapun dalil tafsili iaitu dalil yang renti, yang faham ampunyanya, dia reti, dia faham bagi dirinya, bagi diri dia faham, dan kuasa, ini dan mampu pada menghuraikan segala syubhah, segala kekeliruan dan segala i'tirad ke atasnya, segala bangkangan ke atasnya. Maknanya masalah yang pertama tadi, dia sekadar diri dia saja. Bila orang tanya lebih-lebih sikit, dia tak reti nak jawab dah. Yang tu dipanggil dalil ijmali. Kalau dalil tafsir ini, dia reti bagi diri dia dan dia boleh hurai pula. Dia mampu menghuraikan segala syubhah, kekeliruan dan segala i'tirad, bangkangan ke atasnya. Dia boleh hurai pula. Tu. Yang tu dia dipanggil dalil tafsili. Dan segala i'tirad ke atasnya, maka itu fardu kifayah. Siapa dia boleh hurai sampai macam tu sekali, maknanya dia tu dipanggil fardu kifayah. Yang inilah wajib pada tiap-tiap masafatul qasri. Masafatul qasri ni maknanya yakni perjalanan yang harus qasar. Perjalanan yang harus qasar solat tu. Dalam jarak perjalanan tu ada seorang yang mengetahui akan dia. Dia kena ada seorang lah. Dia kena ada seorang yang mengetahui dalil tafsili. Jarak dia masafatul qasri, yakni perjalanan yang harus qasar.
kita kata 89 km. Antara jarak tu kena ada seorang yang mengetahui dalil tafsili. Dalil tafsili ni boleh dia reti bagi diri dia dan boleh menghurai segala kekeliruan dan boleh menolak iktiraf ke atasnya. Maka jika tidak ada yang mengetahui di antara jarak tadilah, jarak perjalanan yang harus kuasa tu, tak ada seorang pun yang tahu dalil tafsili, itu berdosa semuanya. Maka berdosa habis semua. Sebab tak ada seorang pun yang tahu, maka berdosa semua habis. Itu maksudnya. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Nak dikenakan di sini wajib pada akal. Bila sebut wajib bagi, maknanya wajib pada akal. Yakni yang tentu sungguh. Yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Contohnya qudrah. Sifat qudrah, sifat ma'ni itulah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Itu adalah perkara yang wajib bagi Allah. Perkara yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Yang wajib atas, bila sebut wajib atas ni maknanya wajib syarak. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala tadi, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka. Amat banyak perkara itulah, perkara yang wajib bagi Allah tu amat banyak. Tidak dihingga akan dia perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala tadi, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Banyak. Tapi yang wajibnya adalah 20 sifat yang kamalat. Sebenarnya sifat Allah ni banyak lagi yang sempurna. Baik. Mengetahui serta mengakulah. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu, tiap-tiap mukallaf mengaku apa? Dengan sungguh. Dengan sungguh semuanya perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu bagi Allah Ta'ala. Semuanya tu mereka kena mengaku kata wajib bagi Allah Ta'ala. Dan segala lawan bagi yang wajib itu, lawan yang wajib itu, kalau qudrah lawan dia ajzun, lemah. Kalau wujud ada, lawan dia tiada. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Lemah Tuhan, buta Tuhan, tuli Tuhan, ketiadaan Tuhan, semua tu dipanggil perkara yang mustahil. Lawan bagi perkara yang wajib tadi. Yakni yang kata mustahil tu perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Mustahil itu adalah perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya perkara mustahil itu. Semua perkara mustahil itu tentu tidak. Kena mengaku di dalam hati macam tu. Semuanya itu pun amat banyak juga. Perkara mustahil itu pun banyak jugalah. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, mengetahui atas jalan belajar serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat. 20 sifat yang wajib dan lawan pula 20. Serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Sebenarnya banyaklah sifat kamalat Tuhan ni banyak. Yang mustahil pun banyak juga. Tapi yang wajib 20 sahaja. Serta kena dalil-dalil sekali. Kena belajar sekali dalil-dalil sekali. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya. Maknanya sepakat ulama' mengatakan wajib tiap-tiap mukallaf belajar 20 sifat Allah Ta'ala tersebut. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan 20 sifat tadi itu,
maka jadi kafir. Telah diijma' ulama mengatakan wajib ke atas tiap-tiap mukallaf hendaklah belajar mengetahui serta mengaku di dalam hati 20 sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Telah diijma' ulama, sepakat ulama mengatakan wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Tetapi barang siapa, tak kira siapa-siapa yang mengingkarkan, yang enggan, yang tidak mahu, yang mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui, tidak wajib belajar ilmu sifat 20 tu, ada yang mengatakan macam tu, maka jadi kafir. Ia tu jadi kafir sebab dia kata macam tu. Sedangkan yang kata wajib belajar itu telah diijma' ulama, sepakat ulama mengatakan wajib belajar ilmu sifat 20. Tapi dia kata tak wajib, maka dia jadi kafir. Kerana apa yang kata jadi kafir? Kerana ia orang itulah, orang yang mengatakan tidak wajib diketahui akan sifat 20 tu. Kenapa? Kerana mengingkarkan ijma' ulama. Kerana dia telah mengingkarkan, telah melawani ijma' ulama, sepakat ulama yang mengatakan wajib belajar sifat 20. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Dia juga mengingkarkan kata ada Tuhan. Kerana ada Tuhan itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Sebab ada Tuhan itu antara sifat yang ada dalam sifat 20 tu. Jadi dia ingkar. Bila dia ingkar, maka kafirlah hukum dia. Berartinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir. Orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir. Wal-iyadzu billah. Dia kata tak boleh ada Tuhan ni, tak boleh ada lah kata. Dia tak boleh mengaku, dia tak boleh kata ada. Dia tak kata dia tak boleh kata, dia kata ada Tuhan tu tak boleh kata. Bila dia kata macam tu, maka dia tu kafir. Wal-iyadzu billah. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala orang-orang yang tidak peduli. Ada tak kata apa, tiada pun tak kata apa juga. Orang macam tu dipanggil apa? Kufur di sisi Allah Ta'ala. Tak ambil peduli langsung. Ada Tuhan ke, tak ada Tuhan ke, tak kata apa. Bahkan semata-mata senyap. Duk senyap semata-mata. Adapun pada zahir dihukumkan dia Islam. Pada zahir itu orang hukum di Islam. Maka ia berasal keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Orang yang tak ambil peduli langsung, ada Allah ke, tak ada Allah ke, dia tak kata apa, duk senyap, maka orang itu dipanggil kufur di sisi Allah Ta'ala. Tapi pada zahirnya dihukumkan Islam. Maka apabila dia mati, maka orang yang hidup kena membicarakan tentang kematiannya. Wallahu alam ay alimun. Jadi kesimpulannya, mengaji sifat 20 ini adalah wajib syarak. Telah disepakat ulama mengatakan wajib pada syarak belajar ilmu tauhid ini. Belajar ilmu inilah, ilmu akidah ni wajib. Barang siapa yang mengatakan tidak wajib belajar ilmu ini, maka dia tu jadi kafir, na'udzubillah, kerana telah mengingkarkan ijma' ulama dan telah mengingkarkan adanya Tuhan. Jadi bahaya besarlah kepada mereka yang mengatakan tidak wajib. Akhir zaman ni banyaklah yang mengatakan tak wajib belajar sifat 20 dan macam-macam lagi lah hinaan, cacian, makian yang mereka lemparkan, fitnah dan sebagainya. Jadi beringatlah, barang siapa yang berkata demikian, maka dia jadi kafir, na'udzubillah min zalik. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah nanti kita sambung balik pada huraian sifat yang pertama, wujud artinya ada, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.